Okay, so selamat datang ke Financial and Wealth Management, pengurusan kekayaan dan kewangan. Kita daripada MC Square. Target kita pada hari ini, kita nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat dekat luar sana supaya diorang aware pengurusan kewangan yang macam mana yang sepatutnya kita structuredkan bila once kita bekerja dan once kita dapat gaji. Okay. Dan Financial and Wealth Management ni dia terbentuk dalam segitiga piramid, dipanggil wealth, pyramid of wealth. Okay. Yang mana dia punya basement dia tu terdiri daripada wealth protection, perlindungan kewangan. Yang keduanya adalah wealth accumulation. Dan yang ketiganya adalah wealth distribution, pengagihan harta. Okay. Jadi bila kita start dia bekerja, klik, kita akan dapat gaji. Kita akan dapat gaji. Dalam proses ini kita mengumpul gaji. Kita sedang berada dalam fasa wealth accumulation. Dalam proses kita mengumpul gaji ini, kita sedang berada dalam fasa wealth accumulation. Jadi dari gaji kita itu, dari gaji kita tu, kita beli kereta, kita beli motor, kita dirikan rumah tangga, kita besarkan anak-anak, kita beli rumah. Okay, so basically bila once kita dapat gaji ni, sebenarnya kita tengah buat apa? Kita tengah membina kelangsungan hidup. Alright. Dari situ majoriti orang yang ada lebihan gaji akan mula untuk menjana lebih banyak kewangan mereka. Kita mula menyimpan, contohnya dekat ESB, unit trust, tabung haji dan macam-macam lagi institusi kewangan yang bertujuan untuk membanyakkan lagi duit kita. So kat sini kita kena terima hakikat yang kita akan makin lama makin kaya dan makin berharta. Kita dah start ada aset. Tapi kat sini kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita silap perancangan, duit dan harta yang kita duduk kumpul dan jana dari awal ni, silap-silap akan pergi ke hospital je nanti. Akan pergi ke hospital je nanti. Kenapa? Sebab kita sakit. Benda yang kita tak boleh nak kontrol, which is sakit, mati, accident. Tak boleh nak kontrol. Okay. Bila kita sakit, sebagai privilege rakyat Malaysia lah, kita boleh dapatkan rawatan ke hospital kerajaan. Tapi kita kena bersedia lah untuk hadap queue yang panjang, tarikh appointment yang lama, kerana pesakit-pesakit yang lain yang tak sabar dan tak stable emosi. So kita sedikit sebanyak boleh terkesan. Elok-elok tak sakit sangat boleh jadi kritikal. Tambahan lagi dalam keadaan sekarang ni, klik berapa banyak dah hospital kerajaan jadi hospital COVID, betul tak? Kita pun tak berani nak ke sana. Dengan arti kata lain, kita pun tak beranilah nak sakit, betul tak? Tapi kalau kita benar-benar sakit, kita terpaksalah buat pilihan untuk pergi ke hospital swasta. Servis memang laju. Tahu-tahu dah register masuk ward. Sebab apa? Sebab kita yang bayar. So nak bayar pakai apa kat private ni? Ini yang kita cakap tadi. Kita dah bina harta kita, kita dah bina kekayaan kita. Duit kita simpan sejak sekian lama tadi. Silap-silap habis semua pergi ke hospital. Jenuh kerja, penat-penat, jenuh simpan duit, rancang nak buat macam-macam, dia masa akan datang, last-last duit tu semua pergi ke hospital. Aduh, sedih. Alright. So kat sinilah pentingnya untuk kita kena ada wealth protection. Wealth protection ni terdiri daripada medical coverage dan income protection plan. So medical coverage ni lah gunanya untuk cover kita punya bil-bil kalau kita sakit nanti. Instead of Instead of pakai duit kita sendiri, Takaful akan bantu kita cover bil-bil hospital kita. Bijak tak? Bijak kan? Okay. Jadi kita tak adalah pakai harta kita untuk cover bil kita bila kita sakit. So kat sini ibaratnya kita sediakan payung untuk harta dan komitmen kita. Nampak payung kembang kan? Jadi harta kita, duit kita, kewangan kita terselamat dari krisis ini. Okay, so dan seterusnya adalah income protection plan. Income protection plan ni adalah plan magic tau untuk gaji kita. Digunanya untuk cover gaji kita. Cover gaji kita macam mana? Kalau kita sakit, na'udzubillah, kita sakit dan sakit tu pula sampai ke tahap parah, kritikal. So bila kritikal, normally kita dah tak boleh bekerja seperti biasa, betul tak? Malah kita akan lebih cenderung untuk diberhentikan kerja. Setuju? Setuju kan? Yalah, dah tak boleh kerja. Macam nak company bayar gaji kan? Jadi fungsi income protection ini adalah untuk cover gaji kita. Macam mana dia cover?
Kat sini dari benefit plan ni, kalau kita disahkan sakit kritikal, kita akan dapat duit pampasan yang banyak. Duit ni boleh guna untuk cover kita punya gaji untuk beberapa tahun. Untuk beberapa tahun. Bukannya the rest of our life, untuk beberapa tahun sahaja. Sampailah kita dah stable dari sudut kesihatan dan kita boleh bekerja pula seperti biasa selepas tu. Hopefully. Okay. Alright, so kat sini kita dah cover dua benda, wealth accumulation dan juga wealth protection. So seterusnya bila once kita dah ada income protection, apa benda yang kita kena prepare pula kan? Okay, so kita pergi kepada next phase. Okay, so next phase kita selepas kita dah start kumpul harta, kita perlu ada perancangan agihan harta, wealth distribution. Wealth distribution ni macam mana pula? Dari harta yang kita ada sekarang ni, kita kena siap sedia untuk agihkan harta kita ni. Sebab apa? Sebab mati itu anytime. Betul tak? Jadi, dari semua harta yang kita dah bina tadi, kita kena buat persediaan untuk agihkan harta-harta ni. Sebab bila kita tak ada dah, harta kita klik, semua ni akan beku. Semua ni akan beku. Semua beku, akaun beku, EPF beku, semua akaun kita beku. Nak cairkan harta ni makan masa yang sangat lama, makan kos yang mahal, kos untuk tukar nama, kos nak tukar nama kereta, nak tukar nama rumah, mahal weh. Jadi kalau harta semua beku, duit semua beku, macam mana family kita yang kita tinggalkan tadi nak teruskan hidup? Macam mana dia nak teruskan hidup? Sebab semua akaun kita beku. Kan? Betul tak? Pasangan kita nak teruskan hidup, nak besarkan anak kita, nak pakai duit apa? Jadi kat sinilah fungsinya hibah takaful. Hibah takaful ni duit pampasan yang besar yang kita sediakan untuk diberikan kepada keluarga kita saat kita dah tiada. Hibah takaful ni adalah duit pertama yang waris akan terima mendahului semua harta-harta kita yang lain. Hibah takaful ni dia sangat eksklusif di mana penerima hibah kita itu berhak mutlak ke atas duit tersebut dan tak perlu bahagi-bahagi ikut proses faraid. Duit ni memang akan jadi milik dia. So pasangan kita dan anak-anak tak perlu nak tunggu harta kita cair untuk teruskan hidup. Dari hibah takaful kita tu, mereka boleh teruskan kelangsungan hidup mereka. Alhamdulillah. Okay, so nampak ini fungsi hibah takaful. Dia memudahkan. Dia bukanlah pengganti kepada faraid, malah dia adalah penambah baik. InsyaAllah. Okay, kepada struktur kewangan kita. Jadi secara kesimpulannya, merujuk kepada pyramid of wealth ini, once kita dah bekerja dan bergaji, actually benda pertama yang perlu kita sediakan adalah hibah takaful. Sebab apa? Sebab mati tu pasti dan mati tu anytime. Mati tak tunggu kita berharta dan tak tunggu kita kaya. Mati. Nombor dua, kita kena sediakan income protection plan. In case kita sakit dan sakit tu pula kritikal, membuatkan kita tak boleh bekerja. Maka gaji kita tu at least tercover lah untuk beberapa tahun. Sehingga kita fit untuk survive sendiri lepas tu. Nombor tiga, kita kena sediakan plan medical coverage untuk kita dan keluarga. Supaya kalau na'udzubillah jadi apa-apa kat kita, kita tak pakai saving kita untuk cover bill tu. Tapi basically ramai orang dekat luar sana, dia akan lebih cenderung untuk kita medical coverage dulu. Sebab dia fikirkan apa yang dia sedang lalui sekarang. Setuju? Okay. Itu ramai orang punya pendapat. Tapi sebenarnya kita kena sediakan apa dulu? Hibah takaful. Kedua, income protection. Ketiga barulah medical protection. Tapi terpulang kepada kita. As long as kita tahu, at least better daripada tak tahu langsung. Betul? Alright. So selepas selesai kita lindungi harta dan aset kita, barulah wajar untuk kita ke fasa wealth accumulation sebenarnya dalam menjana pendapatan pasif selain daripada gaji kita. Dan barulah mulai untuk kita simpan dekat ESB ke, tabung haji ke, unit trust ke, beli emas ke, macam tu. Okay, alright. So from here, can we start to plan your financial? Boleh tak kita start untuk rancang kewangan anda? Boleh